Baik. Kita mulakan kuliah subuh pada pagi ini dengan sama-sama membaca kitab Ilahatul Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram ashabihi wa sahbihi Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad imamul muttaqin wa qaidatul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Maksudnya demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh serta berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qalu fa man yaba ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap pada umat aku masuk syurga kecuali orang-orang yang enggan. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan? Maka Rasulullah SAW menjawab, barang siapa yang taat kepadaku, mereka masuk syurga. Dan barang siapa yang lakukan maksiat kepadaku, mana tidak patuh kepada arahanku, kata Rasulullah SAW, maka mereka termasuk dalam kumpulan orang-orang yang enggan. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah pada pagi ini sebelum kita masuk soal jawab agama, kita lihat satu hadis 15 maksiat yang diturunkan balak. 15 maksiat yang diturunkan balak. An Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallam iza fa'alat ummati khamsa hasyarata khaslatan halla bihal balak. Qila wa ma hiya ya Rasulullah? Qala iza kana al maghnamu tulan wal amanatu maghnaman waz zakatu maghraman wa ta'ar rajulu zawjatahu wa aqqa ummahu wa barra sadiqahu wa jafa abahu wa artafatil aswat bil masjid wa kana za'imul qaum azdalahum wa ukrima rajulu mahafata syarri wa syurbatal khumur wa lubisal harir wa tahzal kiyanu wal ma'azif wa la'ana akhiru hazil ummah awalaha fal yartakibu inda zalika rihan hamra wa au khashban au mashan rawahu Tirmizi. Hadis ini terima daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu ataupun karamallahu wajhah. Qala, berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, iza fa'alat ummati 15 khaslatan, apabila umat aku melakukan 15 perkara.
Iza fa'alat ummati 15 khaslatan, apabila umat aku melakukan 15 perkara, halla bihal bala, nescaya diturunkan bala. Halla ni mana? Halla, dia kata halla yahillu halalan. Hala ni tembus, boleh kata tembus, turun kan, datang. Halla bihal bala, diturunkan, lebih tepat diturunkan kepada mereka itu bala, atau ditimpa bala. Kila dikatakan orang, wa ma hiya ya Rasulullah, apakah dia 15 itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, lalu baginda Rasulullah menjawab, iza kanal maghnamu dulan, apabila harta negara hanya beredar pada sekitar orang-orang yang tertentu sahaja. Iza kanal maghnamu dulan, apabila harta hanya berkisar berlega-lega di kalangan orang-orang tertentu sahaja, terutama sekali orang-orang yang kaya. Wal amanatu maghnaman, dan amanah dijadikan suatu sumber keuntungan. Amanah dijadikan satu sumber keuntungan. Kat situlah kita boleh membina kekayaan, kan? Wal amanatu maghnaman wa zakatu maghraman, dan zakat dijadikan hutang. Zakat dijadikan hutang, mana zakat tidak lagi ditunaikan lah. Jadi dah jadi hutang lah zakat tu. Mana tak ditunaikan zakat itu, ditangguh-tangguhkan zakat, ataupun mungkin tak nak bayar langsung lah. Dianggap bayar zakat ni membebankan dia, mengambil duit dia. Wa ata ar-rajulu zaujatahu, lelaki mentaati akan isterinya. Lelaki lebih mentaati perintah isteri berbanding dengan perintah ibu dia. Wa aka ummahu, dan derhaka kepada ibu dia. Wa barra sadiqahu, dan lebih membuat kebaikan kepada kawan, sedangkan ahli keluarga kan, anak beranak tidak diambil kira. Kawan lebih diambil kira. Kawan ajak makan, awak belanja kan, kawan ajak ke shopping, ikut aja. Tapi bila orang yang sepatutnya kita kena dengar cakap dia, kita nak dengar. Ibu kita punya cakap, kita nak dengar. Ayah punya cakap, kita nak dengar. Mana orang terdekat dengan kita, kita tak nak dengar. Bila kawan cakap, copek dia pergi. Macam itulah. Wajafa abahu, suami memperturutkan kehendak isteri. Dan dia suka menjauhkan diri daripada ayah dia. Wajafa abahu, suka menjauhkan diri daripada ayah dia. Mana sama, lebih kurang sama dengan masalah yang tadi juga lah. Maknanya orang sepatutnya dia dekatkan diri, dia tak nak dekatkan diri, dia menjauhkan diri pada ayah dia. Banyak berlaku sekarang ini. Wa tafatil aswafil masjid, dan diangkat suara di dalam masjid. War tafatil aswat bil masjid, suara diangkat dalam masjid, maknanya bergaduh, membalah tumbuk dalam masjid, disebabkan merebut sesuatu jawatan dan sebagainya. Wa kana zaimul qaum azdalahum, dan yang menjadi ketua satu kaum adalah orang yang terhina di antara mereka. Yang menjadi ketua suatu kaum adalah orang yang terhina di kalangan mereka. Terhina dalam mana hina tu? Hina ada dua. Satu hina dalam bab agama, satu hina dalam bab dunia. Tengok hina yang macam mana, kan? Ada orang kadang nakkan jawatan, orang nak jawatan pun hina juga. Hina pada pandangan agama, mungkin daripada pandangan dunia, kan? Dia ni hebat, bagus, banyak jawatan dia pegang. Tapi sebenarnya hakikat dari Allah Ta'ala jauh. Wa ukrima rajulu mahafatan syarih, dan dimuliakan lelaki itu kerana takut kepada kejahatan dia. Dimuliakan lelaki kerana takut dengan kejahatan. Pun ada kaitan juga yang tadi juga. Lelaki itu dimuliakan dengan kejahatan dia, keburukan akhlak dia, perangai dia teruk, tapi orang muliakan dia. Kenapa? Mungkin dia ada kuasa, dia ada jawatan, dia ada pengaruh dan sebagainya, duit banyak dan sebagainya. Wa syuribatul khumur, dan arak diminum secara berluas-luasa. Arak diberi minum berluasa, malah dibagi lesen lah. Siapa nak menanggar arak, diberi lesen, kan?
Itu realiti yang berlaku zaman sekarang lah. Dan orang yang minum arak, kalau insiden pun langgar orang pun tak kisah. Belum berapa mabuk, tak apa, tak ada masalah, mabuk sikit je. Kalau mabuk betul-betul baru kita cas, mabuk sikit tak cas. Walu bilal harir, dan dipakaikan sutera. Mana sutera ni kepada lelaki. Walu bizal harir, mana sutera dipakai secara berleluasa kepada golongan lelaki. Kerana hukum pakai sutera ni lelaki adalah haram, para perempuan tak ada masalah. Jadi walu bizal harir ni dipakai sutera ni untuk kepada golongan lelaki sahaja. lelaki tulen ataupun lelaki tak tulen pun ada juga. Lelaki tak tulen, mana lelaki berpura-pura menjadi perempuan kan, lelaki juga tu. Waktu hizatul piyakian, waktu hizkian, maksudnya para artis disanjung-sanjung. Golongan-golongan artis ni dipuja, disanjung, selebriti, tak? Wal ma'azif, kemudian muzik banyak dimainkan. Muzik banyak dimainkan, biasalah muzik zaman sekarang ni banyak muzik. Wala ana akhiru hazil ummah awalaha, golongan umat terakhir tadi, umat terakhir ini mereka itu melanat golongan-golongan dahulu, terutamanya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ada juga yang orang kata memaki baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi yang banyak ialah menghina para sahabat radhiyallahu taala anhum. Fartakibu inda zalika rihan hamra au khashbat au mashan. Maka pada ketika itu hendaklah kita menanti angin merah atau gempa bumi, ataupun mereka nanti akan dirubah menjadi makhluk lain seperti kera dan sebagainya. Baik, keterangan di sini, dunia pada hari ini telah membuat segala apa yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cuma masih belum sampai ke peringkat akhir. Semua belum sampai pada peringkat akhir. Baik, jadi kalau kita sebut dalam hadis ni, tuan-tuan, kita kembali pada hadis ni, kan, semana ada 15 perkara yang antara benda yang dilakukan oleh golongan-golongan pada zaman sekarang lah. Dan benda ni Nabi dah beritahu dah 1400 tahun lepas. Nabi dah cakap dah akan berlaku kepada umat aku. Sayati zaman ala nas. Dalam hadis banyak Nabi kata sayati zaman ala ummati, sayati zaman ala ummah, salati zamatu ala nas. Selagi akan datang pada zaman umat aku, kan, ataupun selagi datang pada zaman sesudah daripada umat aku. Banyak Nabi sebut. Antaranya perkara ni lah. So mana tuan-tuan, dalam hadis ni ada 15 perkara yang Rasulullah SAW sebut banyak berlaku. Bukan sikit, banyak berlaku lah di kalangan umat baginda Rasulullah SAW. Kalau tak berlaku di sini pun mungkin berlaku tempat lain dan sebagainya. Jadi apa 15 itu? Pertama, iza kanal maghmudulan, apabila harta berlingkar di kalangan orang-orang kaya sahaja. Itu berlaku. Yang kaya bertambah kaya, yang miskin bertambah miskin. Tak ada. Dia sebaiknya orang kata kalau kaya tu biarlah sama kaya. Tapi kalau kita nak, orang kata nak kaya, semua kaya, memang susah lah. Semua je kaya, tak ada miskin, Ustaz. Habis macam mana kalau orang kaya nak sedekah kat siapa? Tak, benarlah. Biarlah kita miskin, tunggulah orang kaya bagi. Itu pun kalau ada lah. Kalau tak ada nak macam mana? Tapi hakikat dan berlaku dalam dunia ni ada kaya dan ada miskin. Memanglah situ. Dan kaya miskin tu bukan mana kita nak yang kaya bukan nak kena sombong. Yang miskin janganlah kita terlampau menjadi hina sangat disebabkan kita miskin. Sampaikan kita orang tu tak berani nak angkat muka terlampau miskin. Itu tak boleh. Kalau Nabi sebut, dia kata kalau kita nak memandang seorang itu dalam bab urusan akhirat, pandang orang yang di atas kita. Kalau kita nak tengok seorang itu dalam urusan dunia, pandang orang di bawah kita. Pandang orang di bawah kita. Itu dalam bab urusan dunia. Jangan tengok orang atas. Itu dalam urusan dunia. Kalau urusan akhirat, tengok orang atas kita. Siapa orang atas kita? Para ahli ulama, kan? Tengok orang atas kita, bukan tengok orang bawah.
Jadi apa yang berlaku tuan, banyak kekayaan hanya berlimpah di kawasan orang-orang kaya sahaja. Tapi di kalangan kita ni tak adalah setakat macam tu lagi, tak adalah kritis sangat. Tapi kalau tempat-tempat lain, contoh di negara Afrika dan sebagainya, tengoklah orang kaya sangat kaya, yang miskin sangat miskin. Rumah pun kadang-kadang teruk. Agak kalau tolak sikit rumah tu dah roboh. Tolak sikit dah roboh. Kita alhamdulillah masing-masing banyak rumah batu lagi. Tapi walaupun itu ada juga golongan gelandangan lagi. Kita alhamdulillah lah dapatlah masing-masing ada rumah kan. Tu pun kadang ada yang tak bayar. Rumah tak bayar bila kena lelong. Okey. Tapi kalau nak banding kita dengan orang yang duduk di gelandangan tu, yang bawah-bawah jabatan, kita sebenarnya jauh lebih baik daripada golongan mereka. Itu mana banyakkan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua tadi, wal amanatu maghnaman. Amanah adalah tempat untuk orang kata mendapat keuntungan, suatu sumber keuntungan. Amanah mana jawatan. Jawatan kedudukan pengaruh. Akan guna kalau pengaruh ke tu. Istilah kali ni kita pakai kabel lah. Zaman sekarang ni kalau seseorang nak jawatan, kalau tak ada kabel susah dapat. Tengok kabel kau kecil ke kabel besar. Kalau kabel besar sekejap. Macam tu. Kalau kabel kecil susah nak dapat lah. Sebaiknya janganlah berlaku itu. Maknanya seseorang itu dilantik berdasarkan kepada kebolehan dia. Kebolehan dia. Jangan lantik orang yang tak ada kebolehan. Buat apa? Menyemak aja, tak gerti buat kerja. Jawatan besar, pangkat besar, tapi jawatan tak, buat kerja tak tahu. Kalau engineer ke apa ke, arkitek buat jambatan RM1. Macam mana? Jangan duit terpaksa dilaburkan banyak, berpuluh ribu tu nak buat jambatan. Kan bukan sikit. Kalau kita latih orang yang tidak ada kebolehan, apalah. Tak lama lepas tu sama ada jambatan jadi sengit, tiang dia patah dan sebagainya, ataupun jambatan kolam runtuh. Itu yang berlaku kan. Kita tak nak jadi macam tu. Baik, kalau macam tu akan adanya bala Allah Ta'ala. Kemudian wa zakatum maghnaman, dan zakat itu adalah dijadikan utang. Zakat dijadikan utang maksudnya tidak ditunaikan zakat lah. Tidak tunaikan zakat. Kita kena faham bahawa Nabi SAW ada menyebutkan bahawa pada harta sebahagian pada orang kaya, ada bahagian orang miskin. Pada orang kaya tu ada miskin punya. Jangan kita anggap harta kekayaan kita ada tu bagi orang kaya lah. Jangan dianggap 100% hak dia. Bukan. Ada bahagian orang miskin. Dan bila kita bagi harta, sebahagian harta kita pada orang miskin mendoakan kita. Doa orang miskin adalah lebih mustajab berbanding dengan doa orang kaya. Faham kan? Orang kaya kadang banyak dosa, banyak maksiat dan sebagainya kerana duit banyak. Duit banyak apa saja boleh jadi, apa saja boleh buat. Kalau orang miskin kan, kalau dia setakat orang kata nak travel tu, travel dekat-dekat je. Kalau orang kaya, travel dia ke mana? Amerika, UK, tak China tak pergilah sebab ada corona kan. Tak jadilah. Pergilah Jepun kan saya kan. Tak. Australia macam tak. Shopping pun shopping jauh-jauh je, tak ada shopping dekat-dekat. Travel pun travel jauh-jauh. Sebab apa? Duit banyak. Kan? Kalau kita tak duit, kita nak travel ke mana? Tampin je lah. Setakat travel Tampin je lah. Travel Seremban, itu pun paling jauh Seremban. Macam tu. Macam tu. Kadang nak makan daging pun orang kata setahun sekali pun susah. Tak. Tentu lihat sahabat-sahabat kita yang contoh di Syria ke, sahabat-sahabat kita di tempat-tempat berolak kan, nak makan daging pun susah. Malahan harga seekor kambing tu mahal. Kalau kita setakat kita seekor kambing dalam berapa? 700. Jadi kemungkinan seekor kambing bagi dia contohnya 3,000 seekor kambing. Sedangkan saiz kambing sama dengan kita je. Jadi berbeza tempat mereka dengan tempat kita, kerana sukarnya untuk mendapatkan binatang untuk dimakan daging. Yang boleh makan daging lah. Kalau binatang yang tak boleh makan daging banyak kan. Gitu. Kemudian
Jadi zakat tu dijadikan hutang. Mana dia tak nak bayar zakat lah. Berhutanglah dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, suami memturutkan kehendak isteri. Mana apa isteri nak, semua dia bagi. Tapi kalau mak dia nak, dia tak bagi. Dia berkira dengan mak ataupun orang tua di sini, dia berkira. Kalau orang tua dia sakit ke, minta dihantarkan hospital ke sebagainya, dia tak tahu je. Yang angah suruh alung suruh angah. Kalau adik-beradik contoh 10 orang, masing-masing tu berselak-selak tu. Kau lah pergi kan, saya tak boleh masa lah, sibuk kerja, work time, macam-macam lagi lah, menguruskan anak, mengasihi masing-masing. Sedangkan masing-masing ada tanggungjawab pada ibu, ada ayah masing-masing. Kalau mak ayah tu sudah pun sakit, sakit dah uzur kan dan sebagainya. Kemudian tapi kalau isteri cakap, cepat je. Bang, jomlah kita pergi shopping, jomlah kita travel kan. Copek je nak pergi travel. Tapi kalau mak minta hantar hospital, cek doktor kan, check up dan sebagainya, masing-masing mesti ada selak tu. Gaduh-gaduh lah tu kan. Ada yang tak berbunyi pada dalam grup WhatsApp. Adik-adik berbunyi senyap kan. Dia baca mesej tu tapi senyap je. Sebab apa? Dia tak nak beritahu. Dia tak nak terlibat untuk menghantar mak ayah dia yang sakit tu ke hospital. Dah tenat langsung kan, barulah kita tengok. Setelah kita tenat kita tengok. Baik. Kemudian anak derhaka kepada ibu dia. Ini pun ada kaitan tadi. Wa ata rajulu zaujatahu wa akka ummahu, dan derhaka pada ibu. Jadi taat kepada isteri, derhaka pada ibu ni dia ada dua benda lah. Satu taat pada ibu, dan satu lagi derhaka pada ibu. Dia ada dekat dengan itu. Jadi kalau dah terlampau taat pada ibu, kan, terlampau taat pada isteri, maka pada ibu dia kurang ambil perhatian. Tapi kalau dapat dua-dua, lebih pada ibu lagi elok. Lebih pada ibu. Dan sebenarnya kalau ikutkan suami dengan isteri, siapa yang kena patuh cakap? Isteri kena patuh cakap suami. Tak? Ini suami kena patuh cakap isteri. Okay? Apa isteri cakap? Kalau A cakap isteri, A lah. Kalau B tu B lah. Mana isteri yang orang kata buat keputusan. Suami tak berani buat keputusan, isteri kena buat keputusan. Ini parah tu kan. Parah kan. Ikut tunjuk isteri, tak berani angkat suara dengan isteri dan sebagainya. Kemudian wa barra sadiqahu, tadi barra sadiqahu mana lebih membuat kebajikan kepada kawan. Ini pun sama jugalah. Maknanya dengan isteri pula dia tak ambil tahu, dengan anak-anak tak ambil tahu, dengan ibu bapa pun tak ambil tahu, tapi kawan dia copek dia ambil tahu. Kawan telefon je kan, sekejap ni dah sampai. Ibu telefon tak sampai-sampai. On the way mak, on the way tak sampai-sampai juga. Isteri telefon, anak telefon je tu juga. Anak nak pakai duit kan, asyik tak ada duit. Tapi bila kawan ajak pergi main, pergi tu, pergi sana, ada je duit, tuan-tuan. Ini masalah. Masalah yang berlaku pada zaman sekarang. Akhirnya itu yang berlaku, perpecahan dalam rumah tangga. Sebab apa? Suami ataupun ayah tak bagi nafkah, tak bagi pembelajaran kepada anak yang tengah belajar dan sebagainya. Ini menyebabkan kebalahan dalam keluarga, perceraian, isteri mohon pasah di mahkamah dan sebagainya. Sebab apa? Suami dia tak bertanggungjawab, ayah tak bertanggungjawab dan sebagainya. Kemudian wajafa abahu maksudnya tadi maknanya dan ia suka menjauhkan daripada ayah. Ini sama lah tu. Dia kait mengait tu. Wa ataraju zaujatahu wa aka ummahu wa barra sadiqahu wa jafa abahu. Ni empat perkara ni kan dia kait mengait. Okay? Kait mengait. Tapi kalau ikut turutannya dah ke berapa tuan-tuan? Nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ke-7 dah. Wa jafa abahu, mana lebih taat pada menjauhkan daripada ayah dia. Sepakat adik keluarga dia tak beritahu. Apalagi kalau contohnya ada perbalahan keluarga. Zaman sekarang banyak juga. Bila mak ayah dah meninggal, adik-adik berbalah. Kenapa? Merebutkan harta kekayaan dan sebagainya.
Kalau harta tak ada lagi elok. Ataupun bahagi sesiap. Maknanya sebelum mak ayah meninggal, mak ayah dah bagi dah sesiap. Macam tu. Bagi sesiap. Okay. Untuk rumah ni untuk siapa? Kedai untuk siapa? Kalau ada kedai lah. Kedai untuk siapa? Kereta untuk siapa? Okay. Motosikal untuk apa? Basikal untuk siapa? Okay. Wifi untuk siapa? Ada juga. Saya pernah tengok wifi pun dah siap dah bagi dah untuk siapa. Nampak? Dia tak nak nanti bila dia dah meninggal anak-anak dia bergaduh. Kerana nak berebut wifi tuan-tuan. Nak wifi pun nak berebut. Zaman sekarang ni internet penting. Kalau tak ada internet macam mana? Mati kutu. Tak ada internet mati kutu tuan-tuan. Dia tak reti nak buat apa. Zaman sekarang ni dunia internet kan. Tak ada internet habis. Cuba matikan internet dalam rumah tuan-tuan. Tuan-tuan kat rumah tuan-tuan ada wifi kan, anak-anak semua pakai wifi. Tiba-tiba ayah hai matian kan, kau mengamukkan anak-anak. Ayah, dia kata je saya tengah guna internet dah kan. Nampak? Zaman sekarang zaman internet. Baik, kemudian wartafati aswafil masjid, dan suara diangkat dalam masjid. 8 yang ke-8 wartafati aswatil masjid, suara diangkat dalam masjid. Masa suara mana yang bergaduh lah. Bergaduh, berbalah, merebutkan jawatan, pangkat dan juga sebagainya. Sedangkan dalam masjid ni kadang-kadang bukannya ada allowance pun. Pengurusi masjid mana ada allowance? Tak ada. Dia ada allowance imam je. Imam bila siap, tak ada allowance. Yang lain tu kalau ada pun tak banyak, sikit je allowance dia. Kalau imam bila siap tu memang setiap bulan dapat allowance masuk je kan. Kalau tak masuk tu mulalah telefon Jakim. Dia telefon pejabat agama, Ustaz, ni allowance ni tak masuk ni, macam mana ni? Dah mula dia. Tuan ni bertugas kena allowance ko, kenapa? Masalahnya Ustaz, saya tak ada pendapatan lain. Pendapatan saya jadi imam aja. Oh ya kau. Mana memang tak ada pendapatan lain. Kita kedosa lah. Kan pastikan allowance dia dibayar dan sebagainya. Tapi kita jangan jadikan allowance itu hanya hanya niat kita nak kerja imam bila kena allowance. Tak boleh, tak betul. Tak betul lah macam tu. Mana allowance tu sampaikan. Itu sebabnya macam Bilal Tisiak ni, dia bukan namanya gaji. Allowance. Bukan gaji. Kalau gaji tetap kan. Macam tu. Kecuali kalau imam-imam dilantik oleh kerajaan yang berjawatan tetap. Ada jawatan tetap imam dia. Ada. Kan memang dia dapat gaji, ada kenaikan gaji dan sebagainya. Setiap bulan, setiap tahun ada kenaikan gaji. Tapi kalau allowance, mana ada? Itu je lah. Tak adalah anggota kelebihan-kelebihan lain yang dibagi. Macam tu. Kalau allowance tak ada, habislah mati kutu. Kalau gaji di setiap bulan dia mesti masuk. Allowance belum tentu masuk lagi. Manalah. Kalau masuk, alhamdulillah lah. Janganlah lupa. Tak. Ni allowance tak masuk, dah habis kan. Dia maki hamun pejabat agama kan, janji tak ditepati lah apa benda kan. Kenapa? Kerana allowance tidak dibayar. Gitu. Gitu. Tapi surau kita ni tak ada allowance. Imam Zaini kena ingat. Tidak ada allowance. Allowance dia Allah Ta'ala besok bayar. Allah Ta'ala bayar esok akhirat, InsyaAllah ada allowance lah. Okay. Baik. Dulu mana ada tuan-tuan? Zaman dulu mana ada allowance? Zaman 60-an, 70-an mana tak ada allowance? Imam-imam ke masjid mana ada allowance? Semua lillahi ta'ala. Semua pada Allah Ta'ala. Baik. Kemudian wa kana za'imukum azlahum, dan adalah yang menjadi ketua satu kaum adalah orang yang terhina. Orang yang terhina di antara mereka. Ketua satu kaum adalah orang yang terhina. Mana akhlak buruk. Yang jadi ketua akhlak buruk, pangai buruk, ambil rasuah sana, rasuah sini dan sebagainya. Kan maknanya kalau dia buat program tu, buat program-program lara-lara je. Program yang Islami dia tak nak buat. Dia tak nak pakai dan sebagainya. Kemudian yang ke-10, seorang yang dimuliakan kerana takuti kejahatan. Ini pun ada kaitan dengan tadi dia. Wa ukrima rajulu mahafata syarrih,
Dimuliakan lelaki kerana kejahatan dia. Sebabkan kejahatan dia, jawatan dia, pangkat dia, orang muliakan dia. Tapi sebenarnya tak ada. Kalau dalam konteks Malaysia ni, siapa buat tak betul, siaplah pilihan raya kena tukar. Pilihan raya kena tukar. Itu kalau konteks dulu ya. Dulu lain. Kau akhlak buruk, kau tak buruk pun, kau tetap dipilih. Setiap tahun kau akan jadi YB. Zaman sekarang orang dah cerdik. Zaman sekarang orang dah cerdik. Tengok kalau tak buat kerja, siaplah pilihan raya akan datang, siaplah kena tukar. Pilihan raya akan datang, kena tukar. Kenapa? Tak buat kerja. Gitu. Orang panggil tak datang-datang. YB datanglah rasmikan. Kan? Tak datang-datang, tak muncul-muncul, tuan. Tu janji tak ada pati kan. Baik, kemudian wasyuribatul khumur, arak diminum ataupun arak berleluasa lah. Arak berleluasa kan, malahan dibagi lesen dan sebagainya kan. Kalau konteks Islam ni satu benda tidak baik lah, tidak baik kan. Jadi arak ini, risiko arak ni memang berat sekarang. Saya tengok ada satu kisah di mana ada kisah Barsisa kan. Okay? Barsisa ni dia seorang ahli ibadat. Dia ahli ibadat. Kisah Barsisa ni sebenarnya panjang kisah dia. Cuma Barsisa ni dia dibagi tes ujian. Pertama, sama ada dia kena berzina dengan seorang perempuan, ataupun yang kedua membunuh seorang kanak-kanak kecil, yang ketiga minum arak. Kisah tu panjang, kisah Barsisa ni. Jadi dibagi pilihan. Kerana orang nak uji dia lah, nak uji dia. Syaitan nak uji dia. Syaitan nak uji dia kan. Kerana Allah Ta'ala dapat tahu bahawa si Barsisa ni, bahawa dia ni mati tidak beriman. Dia mati tak beriman. Maka dia pergilah jumpa Barsisa. Barsisa ni, syaitan pergi jumpa dan menyamar dengan seorang lelaki dan sebagainya, dan minta dia kurung Barsisa ni dalam satu tempat. Dalam situ ada seorang perempuan pelacur, dan dalam tu juga ada kanak-kanak, budak kanak-kanak, dan dalam tu juga ada arak. Jadi dia diminta untuk memilih salah satu. Akhirnya kan, setelah fikir-fikir, kalau perempuan ni berzina ni, orang kata rasa besar, teruk penting. Nanti kalau bunuh kanak-kanak pun besar juga rasa. Okey, dia pilih arak. Bila dia pilih arak, dah mabuk. Bila mabuk, apa yang berlaku? Dia berzina dengan perempuan tu. Lepas tu bila pulih daripada mabuk, dia nampak seorang budak lelaki. Lelaki ni mungkin dia tahu apa dia buat tadi. Dia bunuh lelaki tadi. Apa dah? Daripada arak saja menyebabkan dia buat dosa yang lain. Kenapa? Sebabkan pilih arak. Mana tu kesan minum arak tu? Besar saja. Dengan arak lah orang boleh berzina. Dengan arak-arak lah orang kata bawa kereta macam peloseh, langgar orang. Bukan orang ni langgar, polis pun dia langgar je. Kalau tengok dalam video kan, polis pun dia langgar dia. Bomba ada satu itu, kes bomba pun dia langgar. Dia seorang mabuk tu, orang mabuk langgar bomba. Nampak? Kesan mabuk tu. Kemudian walubisal harim. Lubisal harim maknanya dipakaikan sutera. Sutera ni untuk lelaki lah, kerana lelaki haram pakai sutera. Ataupun yang sejenis dengan dia lah. Kemudian waktu hasil hinan, dan artis-artis selebriti dipuja-puja kan. Apa saja dibuat oleh artis, maka diambil contoh, ditiru oleh orang-orang yang minat dengan artis tersebut. Ditiru. Tapi kalau ulama ke orang soleh, ustazah-ustazah buat benda baik, kadang dia tak nak tiru. Tapi kalau artis kan, dengan fashion dia macam-macam kan, cepat saja meniru perbuatan mereka. Maknanya artis disanjung. Tapi artis pun ada dua jenis. Satu artis dunia, satu artis akhirat. Satu yang memperjuangkan agama, satu memperjuangkan dunia. Tengoklah artis macam mana. Sebab artis pun ada juga yang bernasyid dan sebagainya, membuat lagu-lagu Islam dan sebagainya. Itu alhamdulillah lah, kita ambillah contoh pada mereka. Maknanya lagu-lagu tu dengan seni kata-kata mengajak kita kepada Allah Ta'ala. Kemudian ma'azif, maknanya ma'azif ni ialah muzik-muzik. Cuma hukum muzik sebenarnya hukumnya harus.
Kerana ulama membahas mengenai muzik ni, ada menyatakan halalnya, haram sebagainya kan. Jadi kesimpulan daripada muzik ni hukumnya harus saja. Kan? Dan dia jadi haram adalah haram aradi, haram datang kemudian. Asal hukum muzik ni harus saja. Tak kisahlah apa benda lah, gendang apa benda kan, hukumnya harus. Tapi dia jadi haram yang datang kemudian bila bercampur dengan haram. Itu yang jadi haram. Kemudian wala ana akhiru hazil ummat awalaha. Umat yang kemudian, umat yang akhir melaknat umat yang terdahulu. Maksudnya umat sekarang ni melaknat, contohnya baginda Rasulullah, para sahabat, nabi-nabi dan rasul-rasul dahulu, semua dilaknat. Mereka laknat mereka. Jadi yang baik ni siapa? Dia kata dia yang baik. Para sahabat semua, semua apalah macam-macam. Nabi pun mungkin dia akan kata Nabi ni yang kata kaki perempuan, isi deraman, kuat nafsu dan sebagainya kan. Ada sama tu melaknat umat akhir zaman ini, melaknat umat yang terdahulu. Sedangkan umat terdahulu kan tak semuanya yang akhlak dia buruk, banyak juga akhlak yang baik dan sebagainya yang boleh kita jadikan contoh dan juga teladan. Seperti para sahabat radhiyallahu ta'ala, Nabi sendiri dan juga para nabi dan rasul yang lain, orang-orang saleh terdahulu lah, ulama-ulama terdahulu dan sebagainya, ulama mutaqaddimin terakhir, ulama salah dan sebagainya, ramai kan yang boleh kita jadikan contoh teladan kan. Sultan contoh Salahuddin Al-Ayyubi, Sultan Muhammad Al-Fatih, banyak kan para sahabat-sahabat dahulu kan, ulama-ulama dahulu yang hebat-hebat kan, pejuang Islam yang dahulu yang hebat, boleh kita ambilkan contoh teladan daripada mereka. Baik, fayat taqibu inda zalika rihan hamra. Jadi ada 15 tadi, 15 semua kan, yang mana akan berlaku pada umatku pada salam. Fartaqibu inda zalika rihan hamra. Oleh itu kalau seandainya berlaku, kamu nantikanlah angin merah, angin merah yang pedih. Kemudian wa aw khashfan aw mashan, atau kamu ditimpa oleh gempa bumi, ataupun mereka akan dirubah menjadi makhluk yang lain. Dirubah bentuk mereka ni. Kenapa? Kerana melakukan perkara-perkara tadi. So maknanya tuan-tuan ada 15 perkara yang kita kena berperhatian supaya benda ni tidak berlaku kepada orang-orang di kalangan orang tersayang, di kalangan orang kita lah, sahabat-sahabat kita, ahli keluarga kita dan sebagainya. Baik, seterusnya kita sambung soal jawab agama ni. Muka surat apa? Soalan apa tu? Mu'tazilah. Siapakah Mu'tazilah? Betul? 24. Siapakah golongan Mu'tazilah? Punca timbulnya golongan ini adalah dengan timbulnya persoalan kedudukan antara dua kedudukan. Manzilah baina manzilataini. Manzilah baina manzilataini. Betul tak? 24 kan? Muka surat 24. Muka surat 24, bukan soalan 24. Muka surat 24. Okey? Soalan 36 dah selesai. Soalan 35 tu dah selesai. Okey. Siapakah Mu'tazilah? Okey. Punca timbulnya golongan ni adalah dengan timbulnya persoalan kedudukan antara kedua kedudukan, iaitu orang yang melakukan dosa besar bukanlah seorang mukmin yang sejati dan bukannya seorang kafir yang sejati. Manzilah baina manzilataini. Seorang pemuda datang kepada Abu Hasan Al-Basri dan dia bertanya, wahai Imanuddin, wahai Imanuddin, imam agama, pada zaman kita telah muncul puak yang mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar. Dosa besar pada mereka adalah kufur yang menyebabkan terkeluar pada agama. Mereka yang dimaksudkan itu ialah puak Wadiyah Khawarij. Wadiyah Al-Khawarij namanya. Satu puak lagi menangguhkan irja', menangguhkan kepada orang yang melakukan dosa besar, dan bagi mereka dosa besar tidak memudaratkan di samping adanya iman. Malahan menurut mazhab mereka, beramal bukanlah rukun iman.
dan kemaksiatan tidak memudaratkan di samping adanya iman, sebagaimana tidak diberikan manfaat oleh ketaatan di samping adanya kufur. Inilah dikatakan puak Murjiah. Ini namanya puak Murjiah. Bagaimana anda menghukum perkara tersebut untuk kami daripada sudut i'tikad? Abu Hasan Al-Basri berfikir mengenai persoalan itu, dan sebelum beliau menjawab, Wasil bin Ata' berkata, siapa Wasil Ata' ni? Wasil Ata' ni golongan Mu'tazilah lah. Ni pengasas golongan Mu'tazilah, Wasil bin Ata'. Gurunya Hasan Basri. Gurunya Hasan Basri. Tapi dia tak nak ikut cakap guru dia. Dia Mu'tazilah ni dia satu golongan yang lebih pakai pada logik akal. Logik akal. Akal dia letak atas, Quran hadis bawah. Quran hadis letak nombor 3, nombor 4 dan sebagainya. Akal yang pertama. Dalam konteks Islam sebenarnya, akal kita tak nafikan. Akal kita gunakan juga. Akal kita gunakan untuk memahami Quran dan hadis Rasulullah SAW. Itu tujuan akal. Bukan akal kita letak atas, hadis ayat Quran hadis letak bawah dan sebagainya. Sebenarnya Quran hadis mesti letak atas. Akal digunakan untuk memahami Quran dan juga memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa dia? Wasil bin Ata' tu dia lah golongan Mu'tazilah, pengasas golongan Mu'tazilah. Jadi Wasil bin Ata' berkata, saya tidak berpendapat bahawa orang yang melakukan dosa besar seorang mukmin sejati dan bukan seorang kafir yang sejati. Bahkan dia berada di antara satu kedudukan antara dua kedudukan, manzilah baina manzilataini. Dia bukan mukmin dan bukan kafir. Dia jawapan dia. Dia bukan mukmin, bukan kafir. Kemudian dia Wasil bangun dan menyisihkan diri di salah satu tiang masjid dengan menjelaskan jawapan yang dikemukakannya itu kepada sekumpulan para sahabat Hasan Basri radhiyallahu ta'ala anhum. Lalu Hasan Basri berkata, Wasil telah menyisihkan diri pada kita. Lalu beliau dan pengikutnya dipanggil golongan Mu'tazilah, golongan menyisihkan diri. Mereka mendahulukan akal daripada nas dan muncul pada awal kurun kedua hijrah. Itu Wasil tak golongan Mu'tazilah. Nabi juga pernah bersabda, umat akhir zaman aku akan berpecah-pecah. Umat aku berpecah pada 73 golongan. Yahudi berpecah kepada 71 golongan. Nasrani pecah pada 72. Umat aku 73. Jadi banyak perpecahan-pecahan. Itu sebabnya zaman sekarang ni ada Khawarij lah, ada Mu'tazilah, ada Jabariyah, ada Qawarij, ada Syiah, macam-macam lah, Murjiah lah, Mujasimah lah, macam-macam. Islam liberal lah, Islam tu macam-macam kan. Perpecahan-pecahan kalau umat Islam tu sendirilah. Tapi yang selamat golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ma'ala alaihi ashabih. Apa yang aku berpegang dengan dia dan apa yang para sahabatku berpegang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, Wasil berkata Wasil berkata, saya tidak berpendapat bahawa orang yang melakukan dosa besar seorang mukmin yang sejati dan bukan seorang kafir yang sejati. Bahkan dia berada antara satu kedudukan di antara dua kedudukan. Dia bukan mukmin, bukan kafir. Bukan mukmin, bukan kafir. Tapi kalau dalam sunnah wal jamaah, siapa melakukan dosa besar dia tetap mukmin, tapi mukmin asi. Mukmin yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mukmin juga tapi buat maksiat kepada Allah. Orang ini hendaklah segera bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kalau dia tak bertaubat, maka besok akan dicampakkan dalam neraka mengikut pada keadaan masa, kan, dosa yang dia buat, dan akhirnya besok dikeluarkan daripada neraka, kan, dengan izin Allah masuk ke dalam syurga. Sebab apa? Masih ada iman dalam diri dia. Kenapa dia keluar daripada neraka? Sedang dibalas semua dengan seksa dan sebagainya, habis semua kesalahan dia, dikeluarkan daripada neraka masuk syurga. Sebab apa? Iman masih ada dalam diri dia. Kalau tak ada iman langsung, barulah kekal dalam neraka. Ini sebabkan dia ada iman, cuma dia melakukan dosa besar. Dosa besar ada 70 cabang. Kalau tuan-tuan lihat dalam kitab Al-Kabair, bab dosa-dosa besar, dosa besar ada tersilap 70 kan, 70
70 dosa besar. Okay? Yang paling teruk ialah syirik kepada Allah. Tapi kalau syirik ni memang tak ada apa masalah. Yang lain tu contohnya makan riba, kan? Makan riba, makan anak yatim, lari pada medan perang, mengamalkan sihir, derhaka kepada ibu bapa dan sebagainya. Ini semua dosa besar, kan? Membunuh orang tanpa hak, semua dosa besar. Besok kalau orang ni melakukan dosa besar tidak bertaubat pada Allah, dia mati akan diazab dalam neraka dulu. Dah habis semua dosa dia, baru dia masuk dalam syurga. Jadi kalau Wasil bin Atta, dia kata orang melakukan dosa besar, dia kata dia bukan mukmin, bukan kafir. Tapi yang faham ahli sunnah, orang yang melakukan dosa besar tetap mukmin, cuma mukmin asi, mukmin melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kena tahu perbezaannya. Kemudian soalan 37, hadis ada menyebut bahawa Allah mempunyai 99 nama atau disebut Asmaul Husna. Apakah nama-namanya? Apakah maknanya? Apakah maknanya? Okey. Adakah Allah hanya mempunyai 99 nama sahaja? Hadis dimaksud ialah sabda Nabi SAW, Inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman mi'atan illa wahid man ahsaha dakhala jannah. Sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai 99 nama, iaitu 100 kecuali 1. Siapa yang menghafalnya, nescaya dia akan masuk syurga. Ini 99 nama kan, kita digalakkan hafal lah. Habis tak hafal macam mana Ustaz? Nanti ada pembahasan di belakang. 99 apa susah juga tu. Tak? Tapi budak-budak zaman sekarang ramai apa? Sebab dia ada lagu dia. Kalau kita buat cara lagu tu hafal lah. Tapi kalau tanpa lagu baca satu-satu ni, nak hafal satu ni susah. Baik. Menurut riwayat Tirmizi, nama tersebut disenaraikan sehingga 99 nama, iaitulah daripada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malikul Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhammin, kan? Sampailah habis Sultan. Okey. Imam Nawawi menjelaskan riwayat ini adalah hasan dan maksud perkataan sesiapa yang menghafalnya saya masuk syurga ialah sesiapa yang mengetahui maknanya dan beriman dengan dia. Ini pendapat Imam Nawawi. Imam Nawawi kata, apakah maksud dengan hafal itu? Maksud hafal masuk syurga tu apa maksudnya? Menghafal maksudnya siapa mengetahui maknanya dan beriman dengan nama-nama tersebut, barulah dia masuk syurga. Ini satu pendapat, pendapat Nawawi. Ada pendapat yang menyebutkan maksud dengan perkataan tersebut ialah sesiapa yang berupaya menjaga nama-namanya dengan berakhlak dengan makna-maknanya. So maknanya, kalau kita nak berakhlak dengan nama-nama tadi, kita kena faham makna dia. Itu sebabnya ada di kalangan ulama ni mengarang kitab Asmaul Husna aja. Syarah kepada Asmaul Husna. Ada. Kena carilah. Maknanya setiap nama-nama tu dia bagi maknanya, kemudian dikaitkan dengan ayat Quran, hadis tentang contoh Ar-Rahim. Apa ke makna Ar-Rahim? Dia huraikan makna Ar-Rahim. Ulama tu kan. Lepas tu dia syarahkan. Ambil dari Quran dan hadis sebagainya, ada kaitan dengan Ar-Rahim. Asy-Syakur, makna Asy-Syakur. Kan cari. Ada dia huraikan makna Syakur, kan? Apa lagi? Apa lagi tuan-tuan? Al-Matin, Al-Qayyum, kan? Az-Zakhir, Al-Awwal, Al-Akhir, kan? Itu ada maknanya. Dan dikait pula dengan Quran dan hadis dengan mana-mana tersebut. Macam tu. Baik, kemudian sebenarnya nama-nama Allah Ta'ala itu tidak terhitung banyaknya. Kalau nak kirakan nama Allah Ta'ala ni banyak, bukan 99 aja. Kerana Allah Ta'ala ni bersifat kamalan, sifat sempurna, kan? So nama sebenarnya tidak terhitung banyaknya. Kalau disebut dalam kitab Jawahar Marhum tu ada 3,000 nama Allah. 3,000 nama. Ada nama-nama yang diketahui oleh para malaikat. Ada nama-nama yang diketahui oleh para jin. Ada nama yang diketahui oleh Allah Subhanahu oleh manusia dan sebagainya. Ada 3,000 nama lah.
Tapi dia hanya sebut 3,000. Dia tak sebut satu-satulah. Tak sebut satu. Tapi yang kita tahu ialah 99 nama sahaja. Kita tahulah. Baik. Yang paling tinggi ialah lafaz Allah. Lafaz Allah. Itu yang paling tinggi. Sebabnya lafaz Allah Ta'ala ni tak boleh letakkan kepada manusia. Mestilah pada Allah Ta'ala sahaja. Kalau kita nak kait dengan manusia, kena sambah perkataan Abdullah, Nasrullah, kan? Mesti letakkan mudhaf, kalimat mudhaf di pangkal dia. Jadi Allah tu jadi mudhafun ilaih. Allah jadi mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Kan? Baitullah. Baitullah, rumah Allah. Asalnya baitun, rumah. Allah lah, jadi digabung dua, mudhaf dan mudhaf ilaih, jadi Baitullah. Jadi semesti ada mudhaf, ada kalimat di pangkalnya, barulah kita boleh letak nama Allah. Abdullah, apa Abdullahan? Abdullah. Apa mana Abdullah? Nama Allah. Mana Abdullah apa? Maksudnya Abdullah. Maksudnya baiklah. Baik. Abdullah hamba Allah. Ya. Abdullah. Okey. Nasrullah. Nasrullah, pertolongan Allah. Kan? Nasrullah. Baitullah, nama Allah. Apa lagi? Banyak kan? Alhamdulillah. Ada nama orang alhamdulillah ke? Tak ada kan? Tak ada. Jangan besok letak cucu nama Alhamdulillah. Tak apa atuk letak nama kau Alhamdulillah. Senang atuk nak zikir kan. Baik, seterusnya, sebenarnya nama Allah Ta'ala itu tidak terhitung banyaknya dan tak boleh dipataskan kepada bilangan khusus. Dalam hadis sahih Nabi SAW pernah bersabda, as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw a'lamtahu ahadan min khalqik aw istasarta bihi fi ilmil ghaib indaka. Aku memohon kepadamu ya Allah dengan semua nama bagimu dan yang telah engkau namakan akan dirimu, atau yang engkau telah turunkan dalam kitabmu, atau yang engkau telah mengajar tentangnya kepada seseorang daripada makhlukmu, atau yang disimpan olehmu dalam ilmu ghaib di sisimu. Okey? Nampak? Jadi aku memohon denganmu ya Allah dengan semua namamu. As'aluka bikulli ismin huwa sammaita bihi nafsak, yang telah engkau namakannya pada dirimu, atau yang engkau telah turunkan dalam kitabmu, au anzaltahu fi kitabik, kau telah turunkan dalam kitab engkau. Ini semua tentang nama-nama Allah Ta'ala ni. Au a'lamtahu ahadan min khalqik, ataupun namamu yang telah engkau mengajar kepada semua makhluk, mengajar tentangnya kepada seseorang daripada makhluk. Au iktasata bihi fi ilmil ghaib indak, atau yang tersimpan olehmu dalam ilmu gaib di sisimu. Ini semua nama Allah. Ada yang disimpan dalam ilmu gaib, kita tak tahu namanya. Yang Allah Ta'ala saja tahu. Dan ada nama-nama yang diajar pada seseorang, yang tidak ajar pada orang lain. Dalam hadis ini jelas menunjukkan apa yang tersimpan dalam ilmu gaib Allah Ta'ala tak mungkin dapat diketahui sesiapa. Dia seru nama-nama baik bagi Allah tidak terhitung banyaknya. Masya Allah, tidak terhitung. Jangan kita kata nama Allah Ta'ala 99 aja. Tidak, banyak. Okay? 10,000, 20,000, sejuta, wallahualam, tak tahulah. Semuanya berada dalam ilmu dia. Manakala hadis yang menyebut tentang 99 nama, hadis tersebut tidak menunjukkan nama Allah Ta'ala hanya terbatas kepada bilangan tersebut. Tetapi maksud hadis tersebut ialah sesiapa yang menghafal 99 nama Allah yang tersebut, nescaya dia akan memasuki syurga. Nescaya dia masuk syurga. Soalan 38, satu lagi. Apakah maksud hadis tersebut? Adakah kita perlu menghafal ke semua 99 nama Allah? Perlu tak kita nak hafal? Sebenarnya hadis itu tidak bermakna kita wajib menulis ke semua 99 nama itu di atas kertas atau papan atau menghafalnya. Maksud yang sebenar terkandung dalam 3 aspek berikut. Pertama, kita mengetahui dan mengenal lafaz-lafaz tersebut dengan iaitu nama-nama Allah.
Itu maksudnya kita mengetahui dan mengenal lafaz-lafaz itu. Iaitulah semua ni nama Allah. Oh ni tulis kat dinding kat masjid kan ada. Oh ini nama Allah, tahu dah. Ini nama Allah kan. Kita kenal kan. Kemudian yang kedua, memahami makna nama-nama tersebut. Faham makna dia. Bukan saja kita tahu sebut Al-Wahhab, bermakna Al-Wahhab, Maha Pemberi. At-Tawwab, At-Tawwabin, yang Maha menerima bertaubat. At-Tawwab, Maha menerima bertaubat, kan? Asy-Syakur, kan? Syakur maknanya yang Maha penerima syukur. Sifat syukur, banyak syukur. Apa lagi? Banyak lagi kan? Lepas tu As-Salam, yang Maha sejahtera. Apa lagi? Al-Fattah, yang Maha menerima kemenangan. Fattah, pembuka rahsia. Al-Fattah, pembuka perkara gaib. Al-Fattah. Apa lagi? Al-Adlu, Maha adil. Al-Halim, Maha lembut. Al-Kabir, Maha besar. Macam-macam nama. Hang Kasturi. Al-Lekil. Oh itu tak masuk. Itu tak masuk. Han Jebat ke apa ke, Han Tua tak masuk. Okey. Tak masuk. Maksudnya yang ketiga, mengesahkan Allah dengan makna mengabdikan kepada Allah, mengikut tuntutan-tuntutan nama Allah. Ini boleh dipraktikkan dengan melalui dua cara. Pertama, berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah, iaitu kita memilih nama Allah yang sesuai dengan permintaan doa, permintaan kita dalam doa. Sebagai contoh, apabila kita ingin meminta ampun, kita menyebut Ya Ghaffar, Ya Ghafur, Irfili. Ya Ghafur, ya Allah Tuhan kita yang Maha Pengampun. Irfili, ampunkan aku. Irfili, ampunkan aku. Tak? Kemudian melaksanakan ibadah dengan niat mendapat kesan positif daripada sifat-sifat mulia yang terkandung dalam nama-nama Allah. Sebagai contoh, terkandung dalam nama Ar-Rahim makna sifat rahmat. Dia seru kita melakukan ibadah dan amal soleh semata-mata untuk mencapai kerahmatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis. Wallahu a'lam bissawab. Itulah perbincangan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita bincang, sikit sebanyak akan dapat meningkatkan ilmu kita, memahamkan pemahaman lagi sampai meningkatkan ibadah kepada Allah, insya-Allah. Saya buka soalan, kalau ada soalan sebelum saya tutup. Ada soalan? Dah hilang tadi nak tanya kan. Bila habis ustaz ngajar dah. Nama dia Al-Haitu Al-Haitu kan dia tanya Al-Haitu Al-Haitu tu. Pasal Al mula dia. Al. Al tuah tak ada. Hang tuah bukan hal. Bukan hal lekil. Al lekil. Al-Lekil mana ada? Ya ada hang lekil, hang tua, hang jebat. Tadi al-lekil, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq. Okey. Ada dulu nama-nama tu kan. Makna dia. Jadi tak ada makna dah lagi kita tak ada makna Tak ada. Hang kuah. Di mana kehebatan pada orang kuah? Kan ada Nabi kata. Kan? Dia jumpa belalang. Di mana kehebatan kata Laksmana hang kuah? Mana kehebatan dia? Keris. Mana pula keris lah? Unjuk keris. Huruf ta tu lah.
Huruf ta tu lah kehebatan hang tuah pada huruf ta. Kalau apa? Kalau tukang apa jadi apa? Hang buah. Hang buah. Ba buah. Hang buah lah. Jadi tak ada lah kehebatan lagi. Jadi kehebatan ni pada huruf ta tu lah. Hang buah. Jadi jangan jadi hantu sudah. Hantu. Okey, bisa? Okey, baik. Auzubillahi minasyaitonirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqan wa lam taqabbal rizqan halalan barakatan qasam. Fatihana fataya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa tahana ta'rifin. Allahumma fakana fi din Allahumma jan hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma anfa'na al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal fitan wa suyatul muhtafati ma zahara minka wa ma batan min baladina hadza khassah wa min budadil muslimin kafah wal amma innaka ala kulli syai'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabalallahu minkum. Amin. Saya jemput semua jemaah minum. Ini sumbangan daripada imam dan juga Amir. Terima kasih. Jadi jemput semua. Alhamdulillah. Dah jemput. Boleh sebut Ustaz? Boleh. Tak boleh ikut kan. Sumbangan daripada tu imam dan juga Amir. Jemput minum semua. Tak boleh sembang hidup semua. Buku itu dah tinggal